So pada peringkat pertama ini di waktu siang kami cuba lakukan di beberapa kawasan. Pertama kita buat di kawasan yang berhampiran dengan sungai, taman-taman dan juga industri. Alhamdulillah kita telah tamat melaksanakan penerbangan untuk hari ini. Jadi kita dapati banyak data-data yang kita perolehi. Daripada data-data tersebut kita dapatilah bagi memudahkan untuk kita memahaminya adalah kita detection by colour lah, warna. So warna purple dan merah tu adalah warna yang mana detection terlampau pekat. So jadi kalau kita lihat basically banyak tempat yang kita detect tu adalah gas ozon yang mana tahap unhealthy 85 sehingga 105, tapi ada setengah tempat yang kita detect sehingga mencecah ke 150. Walau bagaimanapun ini adalah peringkat permulaan untuk projek kita, jadi kita akan kembangkan lagi. Kita akan dapat lakukan beberapa mudah cara untuk kita bagi kesedaran berkenaan dengan kualiti udara di negara kita ini. Jadi pemantauan kita akan lakukan pada waktu siang dan juga pada waktu malam. Kami telah merancang beberapa projek yang mana pada peringkat dasarnya ianya adalah meliputi berkenaan kualiti udara. Tak kira di mana yang kita boleh buat pemetaan berasaskan teknologi angkasa ini, dan apabila kita terbang menggunakan drone, kita gunakan sensor tersebut, dia boleh memaparkan apakah gas-gas yang ada di ruang angkasa. Yang paling penting adalah di kawasan industri, di kawasan-kawasan yang mungkin pernah kita dengar, pernah tercemar. Jadi kami penyelidik mampu untuk mengoperasikan, mampu untuk mengendalikan sistem yang ada ini. Namun untuk kita verifikan dia, kita perlukan kerjasama daripada pakar kimia. Itulah kami jemput Dr. Izwan, kami lantik dia sebagai penasihat pakar kepada Agensi Angkasa Malaysia, yang mana kita pernah berkolaborasi semasa di insiden Sungai Kim Kim dan juga Pasir Gudang. Atas tujuan kerjasama dengan Agensi Angkasa Malaysia, MAISA dan UTM, kita sedang melakukan sedikit tinjauan kualiti udara menggunakan aset baru, drone dengan sensor kualiti udara, beberapa parameter yang dapat diukur untuk tujuan pemantauan dan kajian. Daripada kerjasama ini, insya-Allah akan dapat kita hasilkan satu inisiatif baru, terutama dalam mengesan dan juga memaparkan kualiti udara terus di atas map yang dikeluarkan. Teknologi ini dibangunkan bersama oleh MAISA dan juga UTM, insya-Allah. Kita telah membuat beberapa siri pemantauan udara di sekitar kawasan beberapa hotspot yang kita pilih, dan kalau kita ikutkan bersama drone ini telah dilengkapkan dengan sensor-sensor parameter kualiti udara seperti SO2, NO2, ozon dan juga total volatile organic compound, bersama juga dengan particulate matter PM2.5 dan PM10. Dan parameter-parameter ini kita boleh siarkan dan kita paparkan range atau kita panggil sebagai konsentrasi ataupun kepekatan terus secara live di dalam skrin untuk menunjukkan kualiti udara di kawasan-kawasan yang kita lakukan analisis dengan penerbangan drone. Contohnya, kalau kawasan yang hijau, kita buat range berwarna hijau ni, maknanya kadar kepekatan ataupun konsentrasi bagi setiap parameter ni adalah rendah. Manakala dari segi kontur berwarnanya tu, tona warna dia semakin ke arah warna merah, dan paling tinggi kalau purple yang kita buat tu, kalau ungu tu menunjukkan konsentrasi kepekatan setiap parameter kualiti udara ni agak tinggi di kawasan-kawasan tersebut. Pada pendapat saya, dan saya yakinlah dengan teknologi ini kita akan dapat memanfaatkan terutama bagi pihak berkuasa tempatan, dan agensi-agensi kerajaan yang lain untuk menggunakan pakai teknologi ini bagi membuat pemantauan dan analisis kualiti udara di setengah kawasan di Malaysia, insya-Allah. Drone ini agak common, agak biasa kepada sesiapa. Tetapi bagi pegawai-pegawai penyelidik di MAISA, kita menginginkan satu benda baru yang mana kita boleh adaptasikan untuk kegunaan-kegunaan lainnya. Contohnya, kita telah ada di pasaran iaitu satu sensor berkenaan dengan gas sensor yang boleh mengesan pelbagai jenis gas-gas yang ada di ruang udara, iaitu dia boleh kesan sehingga 15 jenis gas.
Namun kita cuba cari di manakah pesawat yang mampu untuk attachkan dengan tool tersebut. So jadi kita dapati ada satu pesawat yang memang boleh di-attachkan dengan tool tersebut. Jadi kita buat perolehan. Untuk projek ini setahu saya daripada segi agensi kerajaan, MISA lah yang pertama menggunakannya dan cuba untuk kita menjadikannya boleh digunakan pakai oleh agensi-agensi lain. Kita cuba lepas ini kita cuba buat satu aplikasi yang mana semua data-data yang ada ini kita masukkan di dalam aplikasi tersebut dan kita akan berikan akses kepada pihak berkuasa tempatan untuk akses kawasan-kawasan mereka dengan menggunakan sedikit teknologi angkasa ini. At least pegawai-pegawai penyelidik kita ada satu mood baru, ada satu semangat baru untuk mengkaji ke arah yang lebih baik lah. Sebab memandangkan mungkin agensi-agensi lain ini belum lagi menerokai ke arah itu, jadi kita mulakan ke arah inovasi yang kehadapan sedikit.